Kita mulakan dengan bacaan doa kita Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala kerana pada malam yang penuh keberkatan ini insya-Allah kita dapat bertemu dan berkumpul sekali lagi untuk meneruskan perbincangan berkaitan kitab Riyadhus Salihin. Mudah-mudahan tuan-tuan kita bermohon dan berdoa kepada Allah agar terus diberi ruang dan kesempatan, agar terus diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, diberi kekuatan untuk beramal insya-Allah, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, pada malam ini kita akan terus dengan hadis dalam bab 56, iaitu bab kelebihan keutamaan lapar dan juga kesulitan atau kesukaran hidup, kekurangan ataupun berasa cukup di atas kekurangan, baik dari sudut makanan, minuman, pakaian dan selainnya yang berkaitan dengan jiwa, dan juga kelebihan meninggalkan syahwat ataupun kehendak-kehendak yang selalu diinginkan oleh manusia tuan-tuan. Dan kita sambung dengan hadis yang ke-10 dalam bab ini, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni tuan-tuan seorang sahabat yang sama-sama berjuang dengan Nabi, dan juga Sa'ad ini banyak terlibat dalam peperangan-peperangan bersama dengan Nabi, tuan-tuan, seorang muhajirin. Dan Sa'ad ini juga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sa'ad, baginda Sa'ad meriwayatkan bahawa beliau berkata bahawasanya aku ini, kata Sa'ad, merupakan Arab pertama yang melontarkan anak panah fi sabilillah. Maknanya dia beritahu dia ni antara yang terawal berperang dengan Nabi menentang musuh-musuh Islam. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni tuan-tuan pernah difitnah ketika di Iraq oleh seorang lelaki. Jadi orang tu dia macam-macam buat apa kata kat Sa'ad ni. Lalu Sa'ad berdoa kepada Allah dan doa Sa'ad dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rapat hubungan dia dengan Allah, sehingga kan doa-doa Sa'ad ni, orang lain tanya, Sa'ad bagaimanakah ingin dikabulkan doa bila kita berdoa kepada Allah? Jadi Sa'ad pun cerita. Jadi antaranya tuan-tuan, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan atau perkara-perkara yang syubhat. Jadi ini merupakan petua untuk kita dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sa'ad, sesungguhnya aku ni merupakan Arab pertama yang melontarkan anak panah fi sabilillah, pada jalan Allah. Walaqad kunna, dan sesungguhnya kami, kata Sa'ad, naghzu, berperang bersama dengan Rasulullah, ma lana ta'amun, tidak ada pun pada kami makanan. Berperang tapi tiada makanan. Illa, kecuali, melainkan, warakul hublah wa hadzal samur,
daun pokok hublah ataupun daun hublah dan juga daun samur ni. Samur sejenis, dua jenis tumbuhan yang terdapat di tanah Arab. Jadi daun-daun ni kami makan. Tak ada makanan lain. Roti tak ada, daging, dan kami perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ini merupakan pengorbanan. Sebab itu para sahabat ni tuan-tuan, mereka ni 10 orang kita dah dengar dalam hadis yang sahih. 10 orang dijamin oleh Allah dan Rasul masukkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih Nabi sebutkan, nanti di kalangan umatku kata Nabi ada 70,000, satu riwayat, satu lagi 700,000 daripada kalangan umat Nabi Muhammad yang akan masuk syurga Allah tanpa hisab. Lalu para ulama bincang, kebanyakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mereka itu ialah sahabat Nabi yang awal-awal peluk Islam dan berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Makanan pun tak ada, nak hisap macam mana? Kita hari ni tuan-tuan, kalau kata tak nak hisap, susah. Rumah kita ada, rumah bukan sebiji, 2 biji, 3 biji, kereta bukan sebiji, semua tu akan dihisap. Makanan tak payah cerita lah, time kenduri sekarang ni tak ada kenduri sebab Covid. Kalau tidak bulan 12, bulan 11 ni tuan-tuan, jenuh kita makan, semua Allah akan tanya. Kenduri tu kita buat banyak-banyak, makan kambing bakar contohnya, makan nasi minyak, nasi biryani, semuanya akan dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat saat ni cerita, kami berperang pada waktu tu dengan Nabi, malana ta'amun, tak ada makanan pun kami ni, tak ada makanan kecuali kami makan untuk mendapat tenaga, makan daun-daun daripada pokok hublah dan juga daripada pokok samur. Hatta in kana ahaduna, sehingga kan kata Sa'ad, kalaulah sekiranya salah seorang daripada kami yang berperang ni tadi, la yad'u kama tad'u syat, kalau kami buang air besar, kata Sa'ad, seolah-olah macam kambing betina buang air besar. Maknanya dia malahu khiltun, tak ada campur apa pun pada najis tu. Dia keluar macam kambing, keluar sebiji-sebiji. Sebabkan tak ada susu, tak ada mentega, tak ada buah apple, tak makan, yang makan daun. Macam kambing makan daun, lah keluar yang sebiji-sebiji tu kan, yang bulat-bulat tu. Jadi ibarat seperti itu. Tak ada langsung benda lain dalam perut kecuali daun-daun tersebut, sehingga kan kata saat kalau kami buang air pun macam kambing buang air, dia keluar sebiji, tidak ada campuran langsung pada najis tersebut tuan-tuan. Bayangkan, kita memang mungkin tak pernah rasa lah kot macam ni punya susah kan, macam sahabat hadapi ni. Tapi kita boleh bayangkan kalau kalau time kita sakit sebagai contoh, kita lalu makan, apa yang kita keluarkan ketika buang air besar? Mungkin sakit pun jarang kot. Alhamdulillah kan, kita pun sihat. Kawan-kawan kita lah yang kita pernah ziarah waktu time sakit, kadang-kadang tak ada keluar apa pun, dia buang air besar, ialah keluar, tak makan, tak ada apa yang dikeluarkan. Jadi kata Sa'ad, sampaikan kalau seseorang daripada kami ni buang air besar macam kambing buang air besar. Malam khiltun, tak ada langsung campuran pada najis tersebut. Jadi ini gambaran pengorbanan harta, jiwa, tubuh badan, berjuang fi sabilillah. Para sahabat, mereka sanggup berlapar, mereka sanggup tak cukup makan atau tak makan benda yang sedap-sedap kerana mereka mempertahankan Allah dan juga Rasul. Kita pun dah tahu para sahabat ni tuan-tuan, mereka ketika di Mekah, mereka ditindas oleh kafir Quraisy. Geng-geng Quraisy ni, Abu Lahab, Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, ini Abu Sufyan pada suatu ketika. Ini semuanya toke-toke ni, bangsawan, pembesar Quraisy. Mereka ni lah yang menyeksa Bilal, menyeksa Khabbab bin Al-Arat sebagai contoh. Jadi bila mereka pergi ke Madinah, para sahabat pergi ke Madinah, berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggalkan pula harta mereka di Makkahul Mukarramah. Jadi pada awal mereka berada di Madinah tu, mereka perang dalam keadaan mereka tidak ada apa-apa. Sampailah Islam mencapai kemenangan demi kemenangan, barulah kemudian kita pula dah berjaya menguasai Palestin pada zaman Umar, menguasai Parsi, Mesir. Jadi kita dapat harta rampasan perang.
Dan pada zaman Nabi pun, Nabi dah berjaya memenangi peperangan dengan orang-orang Yahudi sebagai contoh di Khaybar. Jadi dah mula kita dapat harta rampasan, dan para sahabat ada yang dah ada harta serba sedikit. Tetapi pada awal-awalnya tuan-tuan, kata Sa'ad, kami berperang dengan Nabi, tak ada apa yang kami makan kecuali daun pokok hublah dan juga pokok samur atau samuridi. Baik, daripada hadis ini kita dapati bahawa sahabat sangat bersedia ataupun sentiasa bersedia untuk dipanggil berjihad pada bila-bila masa. Ketika kenyang, ketika lapar, sahabat tak kisah, mereka akan berjuang bila mana Nabi menyeru kepada dakwah ataupun kepada jihad fi sabilillah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah meriwayatkan Nabi bersabda, Allahumma, Nabi sebut doa ni, ya Allah, ya Tuhan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad kuta ni menutup ataupun menghilangkan kelaparan. Kut, kenyang. Jadilah rezeki tu cukup menghilangkan lapar je tuan-tuan. Nabi tak minta lebih daripada itu. Ya Allah, ya Tuhan, kita memang tak doa macam inilah. Kita memang doa kalau boleh, ya Allah, ya Tuhan, murahkan rezeki kami. Tak salah tuan-tuan. Kita nak minta kaya tak salah. Tetapi Nabi nak tunjukkan contoh terbaik. Inilah yang terbaik. Kita minta yang mencukupi kita dan keluarga kita saja. Bermaksud, kalau Allah kita minta yang cukup, contoh kita ada seorang isteri dan 3 orang anak. Bermaksud, kalau sebulan perbelanjaan kita, contohlah kan, RM100. Jadi Allah bagi RM100 lah. Ini yang Nabi minta. Nabi minta kepada Allah, Allahumma ja'al, ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu sekadar mencukupi. Cukup, tak nak lebih dan tak kurang. Maknanya lebih berlebihan, kaya-kaya, Nabi tak minta. Sebab Nabi memang bukan diutuskan untuk menjadi seorang yang kaya raya. Tak. Nabi diutuskan untuk bawa umat mengenal Allah dan mengagungkan Allah Rabbul Jalil. Nabi diutuskan untuk kenalkan risalah Islamiah kepada umat ataupun kepada insan-insan sama ada Arab ataupun bukan Arab. Jadi itu tujuan misi Nabi diutuskan. Kalau Nabi datang nak ajar kekayaan tuan-tuan, dia akan bercanggah ataupun dia tak sama dengan tujuan risalah Islamiah. So, Islam dia tak larang kaya, tetapi Islam mementingkan kehidupan di akhirat ataupun kehidupan di sana, di mana itulah tempat yang kekal abadi. Jadi Nabi pun doa dengan doa ini, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu cukup menutup kelaparan. Baik, jadi diharuskan bagi seorang insan untuk berdoa bagi diri dia ataupun untuk diminta kepada Allah supaya Allah memberikan rezeki sekadar mencukupi dan tidak berlebih-lebihan. Boleh. Dan ini merupakan maqam nubuwah. Inilah dia kedudukan Nabi, yang mana mereka itu tahu apa yang terbaik yang Allah berikan kepada mereka tuan-tuan. Dan Nabi tidak diutuskan untuk dunia dan perhiasannya. Ini jelas. Sebab itu Islam ini dia cukup pantang dengan kemewahan, pembaziran. Dia bercanggah. Syarat dengan membazir, kemewahan, kemegahan, kebanggaan, kesombongan, ini semua bercanggah dengan risalah Islamiah tuan-tuan. Jadi dia bertentangan. Sebab tu kalau ada mana-mana seruan ataupun mana-mana anjuran untuk umat Islam ini bermegah ataupun bermewah-mewahan, itu bertentangan. Tak betul tuan-tuan ya. Kita bermegah dengan Islam, dengan Al-Quran, tak ada masalah. Sebab kita memang dimuliakan bila mana kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama seperti kata Umar kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah pada suatu ketika. Waktu Umar pergi nak ambil kunci bumi Palestin, diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, meriwayatkan bahawa Umar dia pergi ke Palestin. Kemudian pada waktu itu Sayyidina Umar nak masuk kat pintu gerbang bumi kota Palestin tu. Waktu tu dia tengah tarik unta dia. Dia turun, dia tarik unta dia dan dia letak 2 kasut dia dekat bahu kiri dan kanan. Maknanya seorang pemimpin buat macam itu tuan-tuan, memang takkan berlaku zaman kita lah. Memang takkan berlaku kan. Jadi bila ditarik tu,
kebetulan pada waktu itu pembesar-pembesar Kristian ataupun pembesar-pembesar Palestin yang masa tu yang menguasai Palestin tengah duk tunggu ni. Lalu kata Abu Ubaidah, wahai Umar, mereka sedang memerhatikan kamu. Jadi maknanya kenapa macam gini, kenapa buat macam gini, kenapa kamu tak suruh je orang lain tolong tarikkan. Itu maksud Abu Ubaidah. Kata Umar, kalaulah yang kata ini bukan Abu Ubaidah, dia kata, la ja'altuhu, pasti aku akan menjadikannya nakala li ummati Muhammad, menjadikan peringatan kepada umat Nabi Muhammad. Maknanya kalau yang kata ni bukan Abu Ubaidah, Abu Ubaidah ni sahabat yang dijamin masuk syurga, tuan-tuan. Maknanya sahabat yang karib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar pun karib, yang ni pun karib juga. Sama-sama hebat ni. Tapi mungkin kat situ dia terkhilaf sedikit agaknya. Umar pun tegur lah. Dia kata, kita dulu merupakan bangsa yang hina, tetapi Allah muliakan kita selagi mana Allah muliakan kita bila mana kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dan selagi mana kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kita akan dimuliakan. Dan kalau kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah ataupun Islam, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama juga macam kita pada hari ni kan. Selagi mana kita berpegang dengan Al-Quran tu, dengan Islam, dengan sekuat-kuatnya, tuan-tuan, insya-Allah kita akan dimuliakan oleh Allah sampai bila-bila. Kemudian antara pengajaran hadis ini juga, tuan-tuan, hadis ini dia tak melarang untuk kita berdoa supaya nak kaya-raya. Tak ada masalah selagi mana kekayaan itu tidak menyebabkan kita kufur dan ingkar kepada perintah Allah. Malahan kalau kita kaya, tuan-tuan, dan kita bawa kaya itu menuju Allah, itu lagi baik. Kita kaya, kita infak fi sabilillah. Kita kaya, kita bantu orang miskin. Kita pantang nampak orang susah, kita tolong, bagi bantuan, bina masjid. Sekarang kan banyak masjid surau dalam pembinaan, perlukan bantuan, kita orang awal bagi infak. Jadi tak ada masalah. Tak salah untuk kita kaya. Cuma ujian kaya ni dia lain macam lah. Ujian kekayaan dia tak sama macam orang yang miskin punya ujian. Syaitan akan datang berduyun-duyun, tuan-tuan, untuk kita jadi sombong, bongkak, takbur, wal-iyazubillah. Oi, lain macam dia punya ujian ni. Kita boleh cakap kita tak kaya kan? Alah kan, kita boleh cakap nanti macam tu macam ni. Tapi kalau bagi, tuan-tuan, dalam akaun ada 2.6 bilion sebagai contoh, 3 bilion dalam akaun kita, tersasar, wal-iyazubillah. Sebab itu kalau boleh kita doa supaya Allah bagi kita kesederhanaan dalam apa juga tindakan, bagi kita taufik, petunjuk sebab dalam setiap apa juga yang kita lakukan, insya-Allah. Baik, kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, wallahi allazi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, in kuntu, sekiranya aku, la a'tamidu bikabdi 'alal ardi minal ju', sekandainya aku, dia kata, suatu ketika nak menyandarkan, nak meletakkan kabdi, hatiku, dadaku dekat atas bumi kerana kelaparan. Maknanya dia terlapar-lapar, dia macam dia orang lapar kan, dia macam bongkok dia punya badan tu. Itu nak bagi tahu, demi sesungguhnya satu ketika, kata Abu Hurairah, aku pernah nak rapatkan hati aku, dada aku dekat bumi sebab lapar. Lapar sungguh. Maknanya macam kita lah, tahan perut, lapar sungguh. Jarang berlaku pada kita ni. Melainkan orang gastrik lah. Gastrik tu bukan dia sebab lapar tu, sebab dia tak ada duit untuk makan. Mungkin dia biasa makan lambat. Sebab orang-orang dekat sekitar kita ni, tuan-tuan, setakat ni alhamdulillah rezekinya Allah murahkan. Jiran-jiran kita, macam contoh saya kat taman saya tu pun, kebanyakannya alhamdulillah dimurahkan rezeki kan. Tak ada lah nampak orang lapar tahan perut sampai menunduk ni, sampai menunduk tahan lapar macam Abu Hurairah ni. Tetapi Abu Hurairah satu ketika dia lapar sangat, tuan-tuan, seumpama dia nak letakkan hati dia, dada dia dekat bumi tu, terlampau lapar. Wa in kuntu la ashuddul hajara ala batni, dan sekiranya aku pada waktu itu nak ikat sebiji batu al-hajar ala batni, dekat perut aku, sebab terlampau lapar. Nak letak macam Nabi satu ketika, Nabi pun pernah lapar dan Nabi pernah ikat perut Nabi dengan batu juga, dengan bata juga. Sama lebih kurang macam Abu Hurairah.
Pernah satu ketika kata Abu Hurairah, aku nak ikat batu dekat perut aku kerana kelaparan. Walaqad qa'adtu yauman, dan sesungguhnya aku duduk suatu hari ala tariqihim, di jalan mereka, allazi yakhrujuna minhu, yang mana sahabat-sahabat keluar daripada jalan tersebut untuk mencari rezeki. Dia pernah duduk kat situ. Mana dia pernah keluar bersama dengan sahabat untuk cari rezeki. Dia kata dia duduk, fa marra bin nabi, lalu Nabi lalu, kata Abu Hurairah, fatabassama hina ra'ani, dan Nabi tersenyum sewaktu Nabi melihat aku. Jadi pada satu hari, kata Abu Hurairah, aku duduk dekat jalan, di mana jalan itu digunakan oleh sahabat-sahabat untuk keluar mencari rezeki. Lalu pada waktu itulah Nabi lalu, dan Nabi nampak aku, kata Abu Hurairah, Nabi pun senyum. Nabi tahu dah tu kenapa, apa yang berlaku kan. Jadi Nabi senyum. Wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi, dan Nabi tahu, Nabi kenal, Nabi tahu daripada muka dan juga daripada diri aku. Nabi tengok muka aku, Nabi tahu. Nabi tengok diri aku, Nabi tahu apa yang berlaku. Summa qala, kemudian Nabi pun berkata, Abahir ni Abu Hurairah lah. Hurairah ni tuan-tuan, dalam bahasa Arab dia merupakan pola kecil, dipanggil isim tasghir. Tasghir ni dia ada dua maksud, ada dua dilalah daripada bentuk perkataan seumpama ini dalam bahasa Arab lah. Pertama sekali, kita nak muliakan seseorang, kita akan tasghirkan nama tersebut. Contoh, tuan-tuan nak muliakan saya Faisal. Tuan-tuan contoh nak muliakan saya, nak tasghirkan nama saya jadi Fuaisil. Ya Fuaisil, dia muliakan, hormat, lembut, kasih sayang, dia ada semua kat situ. Yang kedua, dia nak hinakan seseorang pun dia akan tasghir. Jadi Hurairah tasghir daripada hirratun. Hirratun itu seekor kucing betina, tuan-tuan. Kenapa Abu Hurairah digelar dengan Abu Hir? Sebab cintanya Abu Hurairah terhadap kucing-kucing. Dia sayang pada kucing. Ini Nabi pun gelar dia bapa Hirratun, atau bapa Abu Hir, bapa kucing. Jadi nak nampak lebih manja, ditasghirkan, dipolakan sebagai Hir, jadi Hurairah. Jadi mana lebih manja lah, lebih manja, hormat, sayang dan sebagainya. Lalu Nabi pun panggil Abu Hurairah dengan Abahir, wahai Abahir, merujuk pada Abu Hurairah. Qultu, lalu jawab aku, kata Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Bila Nabi panggil, dia pun jawab labbaik ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, ilhaq, ikut, kata Nabi, ikut. Wa madha, lalu Nabi pun berlalu, fa'atba'tuhu, lalu aku pun ikut Nabi, kata Abu Hurairah. Fadakhala fasta'zana, lalu Nabi pun masuk kat rumah dia, kat rumah, dan Nabi mengizinkan aku masuk. Fa'aznali fadakhaltu, lalu aku pun masuklah, kata Abu Hurairah. Lalu Nabi nampak Abu Hurairah kat jalan tadi tu, Nabi pun panggil Abu Hurairah, ya Abahar, ilhaq, jom mengikut. Lalu bila Nabi sampai kat rumah dia, Nabi pun izinkan Abu Hurairah untuk masuk, dan Abu Hurairah pun masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada labanan fi qadahin faqala, lalu Nabi mendapati susu di dalam cawan, dan Nabi pun berkata, min aina hadzal laban, daripada mana susu ni? Nabi tanya pada ahli keluarga dia. Nabi masuk kat rumah, dan Nabi nampak ada susu dalam bekas, dalam cawan kan, fi qadah. Qadah ni bukan negeri Kedah lah tuan-tuan, qadah ni cawan. Jadi Nabi pun tanya dekat pada ahli keluarga dia, daripada mana dapat susu ni? Jawab ahli keluarga Nabi, ahdahu laka fulanun, seorang telah menghadiahkan kepadamu ya Rasulullah, ataupun fulanah, ataupun seorang perempuan telah menghadiahkan kepadamu. Qala, Nabi pun berkata, Abahir, Abu Hurairah. Qultu, jawab Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala ilhaq ilal ahli suffah, pergi panggil ataupun pergi kepada ahli suffah, fad'uhum li, dan ajak mereka datang ke sini. Nabi beritahu ke Abu Hurairah, pergi jumpa dengan golongan ahli suffah dan ajak mereka datang ke sini, seru mereka untuk datang ke sini. Ahli suffah ni tuan-tuan, ialah sahabat-sahabat Nabi yang duduk di tepi Masjid Nabawi. Jumlah dia tak tentu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Dan mereka ini tuan-tuan, antara sahabat Nabi yang susah, sebab tiada rumah dan tiada harta.
mereka duduk dekat penjuru Masjid Nabawi itu dengan harapan kalau ada bantuan, mereka lah antara yang terawal akan menerima bantuan. Dan mereka senang duduk di situ kerana mereka boleh mendekati Nabi, mempelajari Islam dengan Nabi. Dan bila Nabi seru kepada jihad, mereka orang yang terawal akan berjihad fi sabilillah. Jadi ini golongan ahli suffah. Dan perkataan sufi pun tuan-tuan, hari ini ada sufi kan, ada pendapat mengatakan ia berasal daripada suffah. Ada kata daripada suf, iaitu pakaian berbulu, macam-macam dah tasawuf. Jadi tasawuf tu, asal kata tasawuf, ada pendapat mengatakan daripada ahli suffah, ada mengatakan daripada suf, yang bermaksud pakaian yang berbulu. Yang maksudnya apa? Golongan sufi ni orang-orang yang kurang cintakan kepada dunia lah. Hati mereka cenderung dan lebih gemar kepada akhirat. Itu sepatutnya. Tapi kalau ahli sufi hari ni pakai kereta pun Lamborghini, rumah pun 8 tingkat tuan-tuan, dia bercanggah lah dengan golongan ahli suffah yang ada pada zaman Nabi SAW. Okey, jadi Nabi pun suruh Abu Hurairah panggil sahabat Nabi yang duduk dekat Masjid Nabawi itu, golongan ahli suffah. Wa ahli suffah qala, ahli suffah tu adyaful Islam, tetamu-tetamu Islam. La ya'una ala ahlin, mereka tak bertempat dekat mana-mana keluarga. Tak ada keluarga tuan-tuan. Allahu Rabbi. Sahabat Nabi ni wala malin, dan mereka tidak berharta. Wala ala ahadin, dan mereka tidak bergantung kepada sesiapa pun. Wa kana iza atathu sadaqatan, dan wa kana iza atathu sadaqatun ba'asa biha ilaihim, dan sekiranya Nabi diberikan dengan zakat, orang kaya di kalangan sahabat memerlukan zakat, Nabi akan bagi semuanya kepada ahli suffah. Walam yatanawal minha syai'an, dan Nabi tak ambil sedikit pun daripada zakat tersebut. Wa iza atathu hadiyatun, dan sekira Nabi diberikan hadiah, arsala ilaihim, Nabi akan bagikan kepada ahlu suffah sebahagiannya, wa asyarakahum fiha, dan Nabi akan ambil sebahagiannya. Kalau zakat Nabi akan totally bagi kepada ahlu suffah, tapi kalau hadiah diberikan, contohnya pembesar perkerajaan yang berhampiran dengan Madinah bagi hadiah kepada Nabi, Nabi akan ambil sedikit, Nabi akan bagikan kepada golongan al-suffah selebihnya. Fasa'ani zalik, lalu arahan Nabi untuk aku pergi panggil ahli suffah itu tak apa nak menyenangkan hatiku, kata Abu Hurairah. Kenapa? Sebab susu tu sikit. Susu tu dia tak, ahli suffah ramai, bukannya seorang orang, mungkin 40, mungkin 50, mungkin 70 tuan-tuan. Jadi kata Abu Hurairah, arahan Nabi untuk aku panggil ahli suffah datang ke sini, ke rumah Nabi tu, sebab dengan susu yang ada dalam gelas itu tidak menyenangkan aku. Faqultu, lalu aku pun berkatalah kepada Nabi SAW, wa ma hadzal labanu fi ahli suffah, untuk apa susu ini diberikan kepada ahli suffah. Kuntu ahakku, sesungguhnya aku lebih berhak kepada susu ini, an usiba min hadzal laban syarbatan, dengan sekali minum ataqawwa biha, sekali minumnya kata Abu Hurairah habis, dan aku akan menjadi lebih kuat bertenaga dengan minuman susu ini. Fa iza ja'u amarani fakuntu ana u'tihim, dan sekiranya mereka datang, amarani, mereka datang, maka fakuntu ana u'tihim, maka aku akan berikan kepada mereka. Wa ma'asa an yablughani min hadzal laban, dan mungkin susu ni tak akan sampai kepada mereka, walam yakun min ta'atillah wa ta'atir rasul, tapi tak ada apa yang mampu dilakukan melainkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi dia berhujah dululah. Dia kata susu ni untuk apa bagi kepada ahli suffah, sebab aku minum sekali minum pun dah habis, dan aku boleh bertenaga dengan susu ni, dan susu ni tak dapat mencukup, mengenyangkan ataupun memberi cukup kepada semua ahli suffah yang ada di Masjid Nabawi tersebut, kata Abu Hurairah. Tetapi last kali dia kata, walau macam mana pun tidak ada apa yang lebih penting daripada mentaati perintah Allah dan juga perintah Rasul. Ini dia sahabat last kali mereka akan taat kepada Allah dan mereka akan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun pergilah panggil ahlu suffah,
dan jemput mereka untuk datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhum fa da'awtuhum. Aku pun mendatangi mereka, pergi jumpa mereka, dan aku pun jemput mereka untuk datang bertemu dengan Nabi. Fa aqbalu, dan mereka pun datang. Wasta'zanu, mereka minta izin untuk masuk rumah Nabi. Fa adzina lahum, lalu Nabi pun mengizinkan mereka masuk. Wa akhazu majalisahum minal bait, dan mereka pun cari tempat dan duduk di tempat-tempat mereka dalam rumah Nabi pada ketika itu, tuan-tuan. Qala, lalu Nabi pun berkata, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Qultu, aku pun berkata, kata Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah, labbaik ya wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi, khus fa'atihim, ambil susu tadi tu, bagi kepada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok kan, memang tak cukup. Tapi soalan dia cukup ke tak? Kita tengok hadis ni sampai habis. Khus, kata Nabi, dan bagikan kepada ahlu suffah. Qala, lalu pun Abu Hurairah pun berkata, fa akhadtu, lalu aku ambil al-qadaha, cawan, fa ja'altu, dan aku pun memberikan kepada seorang sahabat, fa yashrabu, maka minumlah sahabat tersebut, hatta yarwa, sampai dia kenyang, sampai dia hilang dahaga dia. Summa yaruddu alayya al-qadaha, kemudian aku ambil balik cawan tu, bagi pula sahabat yang lain, dan bagi dia minum sampai dia kenyang, hilang dahaga dia. Summa, kemudian aku ambil balik cawan tu, dan aku berikan kepada setiap orang yang ada datang ke Nabi tu, sampai mereka minum dan mereka hilang dahaga mereka, tuan-tuan. Setiap orang bagi seorang, dan ahli suffah tidak sikit, tuan-tuan ya. Mungkin 40, 50, 60. Jadi Abu Hurairah ambil bagi minum, ambil sampai minum kenyang, ambil bagi minum, sampai dah selesai semuanya. Waqad rawiya al-qamu kulhum, sampai semuanya dah hilang dahaga, dah kenyang belaka. Fa akhadha al-qadaha fa wada'ahu ala yadihi, lalu Nabi pun ambil dan Nabi letak dekat tangannya. Fa nazara ilayya, dan Nabi pun tengok kepada aku, kata Abu Hurairah. Fatabassama, Nabi senyum. Faqala, Nabi pun bersabda, Abahir, wahai Abu Hurairah. Aku pun berkata, labbaika ya Rasulullah. Kata Nabi, qala baqitu ana wa anta, yang tinggal sekali aku dengan kamu je yang tak minum lagi. Lain ahli suffah semua dah minum, dan mereka minum dengan kenyang ataupun hilang dahaga mereka, tuan-tuan. Qultu, aku pun berkata, kata Abu Hurairah, sadaqta, benarlah kamu ya Rasulullah. Qala uq'ud fashrab, duduk. Nabi pun kata kepada Abu Hurairah, duduk dan minum. Sebab tadi kan bermula Abu Hurairah macam risau, kalau panggil ahli suffah tak cukup dia nak minum, tak ada untuk dia. Dia kata cukup air ni, kata Abu Hurairah, cukup untuk aku seorang je. Tapi rupa-rupanya bila dipanggil ahli suffah ni, Nabi perintahkan untuk Abu Hurairah bagi minum, dan mereka minum, semuanya dapat minum dengan kenyang, tuan-tuan. Susu tadi ni. Dan last kali Nabi perintahkan Abu Hurairah pula untuk minum susu tersebut. Lalu Abu Hurairah pun faqala, dia pun duduk dan minumlah, dan Nabi perintahkan untuk dia minum. Dia minum, kemudian Nabi cakap isyrab, minum lagi, dia pun minum. Nabi pun sebut lagi isyrab, dia akan sebut, Nabi akan sebut minum kan, nak bagi Abu Hurairah ni puas hati. Sampai kata Abu Hurairah, dia macam surrender tau, dia surrender. La wallazi, tidak ya Rasulullah, demi Tuhan yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, kata Abu Hurairah, akulah tak boleh nak minum dah, dah tak jalan untuk aku minum, kenyang sangat dah, tuan-tuan. Lalu itu yang berlaku. Qala fa arini, maka bagi pada aku cawan tu. Fa a'taituhu al-qadaha, aku bagi pada Nabi. Fa hamidallah, Nabi memuji Allah. Wasamma, Nabi pun baca bismillah. Wa syariba al-fadlah, dan Nabi minum baki daripada susu tersebut. Maknanya apa, tuan-tuan? Dekat sini antara pengajaran penting yang kita boleh dapat, iaitu Nabi ini bukan orang biasa. Dan Nabi bagi arahan, sesuatu arahan yang Nabi berikan kepada sahabat, Nabi tahu apa yang akan berlaku, apa natijah dia. Macam mana Nabi tahu? Allah ilhamkan melalui Jibril. Maksudnya Allah ilhamkan, Allah Nabi ni utusan. Dia akan Nabi tak akan berkata dengan nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa illa in wahyu
Dan Nabi tidak akan berkata dengan nafsu melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. In wa illa wahyun yuha. Melainkan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mati Allah. Jadi bila Nabi perintahkan Abu Hurairah untuk pergi panggil ahli sufa, Abu Hurairah bimbang. Kalau pergi panggil ni kan tak cukup kat aku ni. Tetapi bila Abu Hurairah minum, Nabi cakap minum lagi, minum lagi, minum lagi. Sampai last kali Abu Hurairah pun surrender. Aku dah tak boleh ya Rasulullah, dah tak ada jalan untuk aku minum air ini. Dan Nabi pun minum, dan semuanya yang datang dapat minum susu tersebut dengan kenyang dan tidak dahaga lagi selepas itu kerana kemujizatan yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama kes macam seorang sahabat dalam peperangan Khandaq, kalau tuan-tuan masih ingatlah. Seorang sahabat dia nak jemput Nabi makan sembelihan dekat rumah dia. Dia masak, dia suruh rumah dia masak dan dia nak jemput Nabi. Tapi makanan tak cukup. Kalau sahabat yang ada dekat Khandaq tengah gali parit tu ramai. Jadi kalau panggil semua memang tak cukup. Jadi bila dia beritahu Nabi tu, dengan harapan Nabi datang dengan 2-3 orang sahabat rapat Nabi lah, Abu Bakar, Umar. Tetapi Nabi pergi jemput semua sekali tuan-tuan. Yang jumlah dia hampir 1000 orang. Macam ni kes ni lah. Sahabat ni dah risau lah. Bila Nabi datang, dia tengok dah ramai, dia pun tak kata apa. Nabi pun tanya mana masakan tu. Lalu dia tunjuk kepada Nabi. Nabi buat macam isyarat. Macam mungkin kita tahu tak disebutkan dalam hadis apa dia. Nabi buat isyarat. Lepas tu Nabi cakap okey, cedok bagi makan. Bila makan tuan-tuan, semua yang datang sahabat dekat 1000 orang tu semua dapat makan dengan kenyang, termasuk tuan rumah sekali. Ini mukjizat. Kita tak boleh buat. Kita tak mampu nak buat macam Nabi buat. Sebab kita orang biasa, dosa pun banyak. Nabi dosa tak ada. Nabi diampunkan ma taqaddam wa ma ta'akhir. Nabi ini. Jadi Nabi itu layaklah dia buat sedemikian. Dan kalau adalah orang alim yang boleh buat, dia panggil karamah kan. Dia boleh buat pun tak selalu. Maksudnya tak sentiasa dia buat. Maknanya dia datang rumah kita dia buat, sebelah dia buat, jiran dia buat. Kalau boleh selalu tu dia lain macam. Itu mungkin bukan karamah, itu mungkin sihir, wallahu a'lam. Kita kena hati-hatilah. Tapi kalau dia betul soleh, memang orang yang baik, tak pernah sakitkan hati orang, sentiasa bersedekah tuan-tuan, mengutamakan orang lain, mungkin dia karamah lah. Tapi kalau sombong, duk kata dia karamah, payah. Dia bercanggah dengan apa yang sepatutnya ada pada wali-wali Allah. Wali Allah ni dekat betul dengan Allah. Aulia Allah ni, mereka yang hampir betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka baik hubungannya sesama insan. Tidak sombong, tidak bermegah, takbur dan semuanya mereka tinggalkan dan mereka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini antara perkara yang boleh kita pelajari juga tuan-tuan, iaitu sikap ahli sufah yang mana mereka sangat tinggi pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi ini memang awal-awalnya tuan-tuan, di zaman Nabi itu mereka dididik dengan supaya tidak gemar kepada dunia. Bermaksud Nabi ceritakan pasal akhirat kepada mereka, pasal akidah, ketuhanan. Nabi tak pernah ceritakan pasal pembangunan, pasal bagaimana nak kaya, tak handsome tak apa, tak handsome tak apa, yang penting kaya. Tak ada. Slogan tu tak ada tuan-tuan. Kan? Sebab Nabi tak datang untuk bawa benda tersebut. Lalu sahabat mereka yakin dengan syurga Allah, mereka yakin dengan kenikmatan di hari akhirat, mereka sanggup untuk berlapar pada kehidupan di dunia ini. Kemudian hadis berikutnya, wa an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah, daripada Muhammad bin Sirin daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, meriwayatkan, laqad ra'aituni, sesungguhnya aku melihat diriku. Kata Abu Hurairah, wa inni, sesungguhnya aku la akhiru, tersungkur. Kata sahabat ni, iaitu Abu Hurairah menyatakan, sesungguhnya aku tengok diri aku ni la akhiru, aku tersungkur fima baina minbari Rasulullah, antara mimbar Nabi ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Aku tersungkur ni, kedudukan dekat mana? Antara mimbar Nabi dan dekat dengan bilik Aisyah. Rumah Aisyah tu kalau hari ni tuan-tuan, kalau kita pergi kat Masjid Nabawi tu, kita duduk Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Itulah rumah Aisyah. Di mana Nabi dimakamkan, di situlah rumah Aisyah. Jadi Abu Hurairah pada satu ketika pernah dia nak tersungkur ni, nak terjatuh ni.
di antara mimbar Nabi dengan bilik atau rumah Aisyah. Maghsyian alayya, dan jatuh tersungkur dalam keadaan pingsan, tak sedar diri. Masya Allah. Faji'u al-ja'i, maka datang seseorang lelaki, fayad'u rijlahu ala unuki, dia letak kaki dia kepada leher aku, wa yara anni majnun, dan dia menyangka aku ni gila, wa ma bi min junun, tetapi aku tak gila, kata Abu Hurairah. Ma bi, apa yang berlaku pada aku tidak lain sebabkan lapar. Tuan-tuan, lapar sampai pengsan ni, Allah Rabbi, lapar sungguh, lapar sampai pengsan, tak sedar diri ni, lapar betul, tersungkur pengsan sebab kelaparan. Tak pernah berlaku dalam kehidupan kita ni. Kalau berlaku tu macam Abu Hurairah lah maknanya. Jadi jaranglah kita jumpa orang pengsan pitam. Mungkin dululah waktu zaman kita sekolah mungkin berlaku lah kot, kawan-kawan kita yang susah kan, pitam dalam kelas. Tapi jaranglah. Kebanyakan pitam bukannya sebab lapar, pitam sebab kenyang. Terlampau kenyang, darah naik, lalah kali jam, jatuh kan. Itu banyak berlaku. Tengah minum, banyak kita dengar cerita kawan-kawan kita, tengah minum kopi sebagai contoh, tengah minum cappuccino yang dekat kafe yang hebat ni, tiba-tiba jatuh pitam, stroke dan sebagainya. Lalu mereka pitam bukan sebab lapar, tetapi mereka pitam sakit disebabkan banyaknya makan. Sebab itu makan ni dia kena hati-hati. Dan kita pun tahu punca kepada banyak penyakit daripada cara makan kita, daripada lemak berlebihan, gula berlebihan, garam berlebihan. Malahan saya ni pun tuan-tuan yang bercakap ni pun ada juga beberapa penyakit kan. Batuk ni sebab makan jugalah. Tak pantang, batuk, resdung, sesama ni yang tuan-tuan duk tengok saya duk batuk henti-henti tu, kadang-kadang tu dia tengok ais batuk tu dia tak tahan. Cuma sekarang time musim sejuk ni okey sikit. Tapi panas tu tuan-tuan, takkan nak order dekat kedai tu kopi panas. Tapi panas kan, dah lah panas. Member pun duk kutuk, Allah sikit je share. Lalah kopi ais lah. Hentam ais 2-3 kali, dia datang batuk tu. Bila batuk, sakit tekak, kemudian sesama. Jadi punca pada makanan. Jadi sahabat mereka pengsan disebabkan lapar. Berbeza dengan kita pada hari ini. Jadi muhasabah, dan perlu kita insafi apa yang kita ada. Yang paling penting tuan-tuan, kita ingat nikmat tersebut dan kita bersederhana dalam setiap apa yang kita amalkan. Baik makanan, baik minuman, gula kan. Hari ini orang banyak kena kencing manis, kurangkan gula. Jadi banyak minum air suam, air tapi macam-macam lah, air bersih supaya kita bertambah sihat. Tapi kalau nak minum, apakah hukumnya Ustaz? Apakah hukum minum air yang kuat manis? Harus, tak ada masalah pun. Sebab yang sakit tu ialah bukannya kita taklah nak kata haram. Yang haram, arak tu haram lah. Arak, tiger, beer, itu clear haram. Minum air terlampau banyak gula harus. Makan kari terlebih garam pun harus. Cuma boleh datangkan penyakit, itu je. Cuma minum air ais batu penuh satu cawan, hukumnya pun harus. Orang kan nampak kedai order ais kosong bang, air batu nah punya banyak. Apa hukumnya? Tak ada masalah. Tapi bila sakit, jadi sakit kita akan tanggung diri masing-masing. Cuma kita nak ceritakan sahabat pada satu ketika, sebagai contoh Abu Hurairah ni, dia pernah pingsan pitam disebabkan lapar tuan-tuan. Dan hadis terakhir insya-Allah pada malam ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah meriwayatkan, beliau berkata, tuwfiya Rasulullah, Nabi wafat, wa dir'uhu, dan baju besi Nabi, marhunatun, tergadai, inda Yahudi, pada seorang Yahudi. Nabi gadai baju besi pada orang Yahudi ni, menunjukkan bahawa Nabi perlukan wang, perlukan duit untuk menampung kehidupan. Fi salasina sa'an min syair, dalam jumlah gadaian tadi tu sejumlah 30 gantang daripada gandum. Nabi gadai baju besi pada Yahudi, dan Yahudi tu bagi 30 gantang kepada Nabi SAW. Bayangkan, Nabi ni bukan orang lain. Kita pun kalau gadai bukan sebabkan tak cukup makan.
Kita gadai nak invest dalam mana-mana pelaburan kan, sebagai contohlah masuk forex, bitcoin, itu kita. Bukannya kita tak cukup makan, terdesak, kita gadai dan kita nak makanan, tak. Kita gadai untuk tambahkan lagi modal kita dan pelaburan kita. Nabi gadai sebab Nabi nak gandum ataupun Nabi nak makanan bagi menampung kepada Nabi dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malahan ketika Nabi wafat, kata Aisyah, baju itu tergadai lagi, masih di tangan Yahudi itu lagi. Jadi hidup Nabi ni penuh dengan kesederhanaan, dan Nabi pilih sedemikian sebagai contoh kepada kita umat akhir zaman, untuk kita juga ikut kalau boleh cara hidup seperti mana hidup Nabi dan juga hidup para sahabat radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan beberapa hadis yang kita bincangkan pada malam ini, kita akan lebih bermotivasi, lebih semangat. Dan kalau kita ada kekurangan, kita ingatlah yang Nabi pernah hidup dalam keadaan kurang, tuan-tuan. Kalau kita rasa kita tak cukup makan, ingatlah Abu Hurairah pernah pengsan sebab lapar. Dan kalau kita rasa kita ni tak ada apa-apa, ingatlah bahawa ramai lagi di kalangan umat Islam yang lebih kurang daripada apa yang kita miliki. Yang penting kita bersyukur dan kita sentiasa berusaha untuk mengupgradekan diri kita dari sudut amalan ataupun dari sudut perkara-perkara keduniaan, insya-Allah. Jadi kita tangguh pada waktu yang lain, dan kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, dipersilakan. Silakan. Bila Ustaz bagi salam kan, ada tinta Allah tu. Jadi saya pernah dengar daripada seorang guru pesantren yang akhir tu. Dia katakan tak perlu ada tinta Allah tu. Baik, soalan ditanya berkaitan Assalamualaikum warahmatullahi taala kan wabarakatuh. Baik, yang terbaik kalau kita ikut Nabi lah, ataupun ikut apa yang salam yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi dalam kebanyakan riwayat mengatakan tidak ada ta'ala tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita tambah ta'ala tu, adakah dia boleh bawa kepada satu kesalahan? Dia tak. Cumanya dia macam juga selawat. Selawat yang terbaik selawat Nabi ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi boleh tak kita buat selawat yang Nabi tak ajar selain pada sembahyang lah? Contoh yang diamalkan oleh tarikat Ahmadiyah, la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Apakah hukum dia? Hukum dia harus selain pada sembahyang. Jadi sama macam juga macam kes salam ni tadi, yang terbaik yang Nabi ajarlah, Assalamualaikum, ataupun yang terdapat ada ayat hadis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita nak tambah ta'ala, apakah hukumnya? Hukumnya harus, tak jadi masalah. Dia dari sudut afdal dengan tak afdal je. Dia sama kes macam doa, sama kes macam selawat, apa lagi zikir. Zikir yang terbaik, zikir yang Nabi zikirkan, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Selawat yang terbaik, kita ada banyak selawat kan, selawat syifa, selawat al-fatih, selawat tafrijiyah, macam-macam selawat, selawat anwar, macam-macam selawat. Yang terbaik selawat Ibrahimiyah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Tapi boleh tak kalau kita nak selawat tu, selawat anwar, selawat tafrijiyah tu, apa hukum dia? Boleh daripada sembahyang tadi lah. Sembahyang kena Ibrahimiyah lah. Waktu kita naik kereta kan, Allahumma salli ala Muhammadin fatih lima